selawat ini 100 kali ini untuk aku, kata Nabi. Selawat tu untuk aku dan istighfar untuk kamu. 1 kali selawat pada Nabi, 100 kali istighfar untuk kita. Hari ni lepas tak? Selawat dah pada Nabi 100 kali. Ya ni. Dan istighfar untuk kita 100 kali. Lepas tak? Nah, amalan yang paling mudah tak? Allah sebut nama kita. Sebab tu, ibu ayah-ayah, kalau kita mengaji kitab-kitab tasawuf, ulama-ulama tasawuf, bila dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tukar sikit je. Kalimah tu, kata-kata tu ditukar. Dia tak guna beri. Dia jangan guna perkataan beri. Yang sebut beri tu kita. Ya Allah, berikan kami, berikan kami, berikan kami. Beri ni level bawah lah, kedudukan bawah. Nah, saya tak kata salah. Boleh minta lah pada Allah. Jangan minta pada manusia. Minta dengan penuh keyakinan pada Allah. Dan jangan ada sedikit keraguan pun pada Allah. Sebab yang kita minta tu pada Allah, Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi. Jangan ada keraguan. Kalau minta dengan manusia, itu betul ada keraguan. Sebab manusia tak boleh sempurnakan hajat manusia lain, melainkan dengan izin Allah, biiznillah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama' dia lebih suka perkataan kurnia ataupun anugerah. Sebab dia besar. Nah, kita kalau nama kita tercalon untuk dapat pingat, orang tak sebut beri je, orang sebut kurnia. Saya dikurniakan dengan darjah kebesaran sekian-sekian, darjah pangkat ni. Tak sebut saya diberikan pangkat, tak. Sebut kurnia, itu baru tuanku bagi. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kalau nak kita nak guna perkataan beri, boleh. Tapi ulama tasawuf dia lebih suka guna perkataan kurnia ataupun anugerahkan kami. Sebab tu minta dengan Allah jangan penuh keraguan. Kita selawat je pada Rasulullah SAW, Allah akan sebut nama kita 1000 kali. Sebab tu ulama, dia tak minta macam kita. Kita ni minta banyak tak? Rabbana, 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 Rabbana. Banyaknya minta. Tapi Allah tak bagi semua pun pada kita dah. Kalau kita minta sihat, Allah Ta'ala bagi sihat. Allah Ta'ala bagi sihat pada kita, tapi Allah tak bagi kita kaya. Kita minta kaya, memang Allah Ta'ala bagi kita kaya, tapi pendek umur pula. Kita minta panjang umur, Allah Ta'ala bagi kita panjang umur, tapi hidup pula dalam kesusahan. Rabbana, Rabbana. Tapi ulama tasawuf, dia minta lain. Dia minta, ya Allah, kami dunia ni kami tak perlu apa pun. Dunia ni sebagai tempat untuk beribadah je tak. Yang kami perlukan dalam hidup kami adalah Engkau. Itu je. Yang kami perlukan hanya Engkau, ya Allah. Orang tu dulu. Sebab dia faham itu dah. Kalau kita nak segala-galanya, dapatkan Allah. Bila kita dapatkan Allah, Allah ada dalam hidup kita setiap hari, insya-Allah kita akan dapat segala-galanya. Maknanya jangan lupa untuk kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah lebih kurang 10 minit. Masuk sambung pada kitab yang kita bawa, ya. 30 wasiat Imam Syafi'i masih lagi pada bab yang ketiga, betul. Memperbanyakkan 5 perkara. Ini masuk pada yang kedua, betul. Memperbanyakkan nyebut akhirat ke mati? Oh, mati sesaja dari mana ni? Ya, saya tahu. Saya nak cerita, nak sambung sikit tentang perbanyakkan menyebut akhirat. Ada benda yang kita nak cerita. Betul, kita sambung dengan perbanyakkan menyebut dan mengingatkan kematian. Saya ambil daripada kitab lain. Jangan cari dalam kitab, tak ada pula. Saya nak sebut urutan ataupun tanda-tanda kiamat mengikut Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum dunia ni dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah, dia akan berlaku proses bila datangnya tanda-tanda kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita ambil dalam Al-Quran, mengikut Al-Quran. Urutan ataupun tanda-tanda datangnya hari kiamat mengikut Al-Quran. Dia ada lebih kurang dalam 20 tanda-tandanya. Maknanya lambat lagi lah, 20 tandanya sudah. Itu betul, kiamat dunia memang lambat lagi. Tapi kiamat kita dah tak tahulah bila lagi lah. Itu cepat tak? Tak tahu. Itu janji kita dengan Allah. Sebab tu yang pertama, mengikut Al-Quran, tanda-tanda kiamat yang pertama akan berlakunya kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Itu yang pertama, mengikut Al-Quran berlakunya kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Ada cerita dalam Al-Quran. Dan memang zaman Nabi Yusuf AS Allah Ta'ala pernah datangkan kemarau. Zaman Nabi Musa AS Allah pernah datangkan kemarau. Sehingga Allah ajarkan kepada Nabi Musa untuk buat satu ibadah sunat yang kita ikut sampai hari ini. Solat minta hujan, betul?
Solat sunat istiqa untuk minta hujan di tengah-tengah padang yang lapang tu. Sebab Allah Ta'ala kemaraukan dunia pada waktu 7 bulan dalam zaman Nabi Musa AS. Allah Ta'ala nak ajarkan dengan solat sunat istiqa. Yang ini 3 tahun berturut-turut dikemaraukan dunia. Bila itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua akan munculnya gunung emas di Gunung Furat di Syria. Bila kering air sungai Furat tu di Syria tu akan munculnya gunung emas. Yang ni pun tak tahu bila. Sekarang ni diceritakan air sungai tu semakin mengering. Bila dia kering akan muncullah gunung emas tu. Tu tanda-tanda yang kedua. Yang ni semua boleh rujuk dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, akan munculnya asap yang sangat panas, disebut sebagai duhan. Disebut asap tu sebagai duhan, asap yang sangat panas keluar daripada perut bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jerbu pun dah tak tahan dah lah. Jerbu ni asap panas ni asap duhan. Itu juga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluar bila itu hak Allah. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, akan berlakunya gempa bumi. Sekarang pun dah berlaku dah gempa bumi. Tapi itu tak hebat sangat lagi. Akan ada berlaku lagi gempa bumi yang lebih hebat pada tu. Itu tanda-tanda dekat sangat, hampir sangat dengan kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana yang itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaysia pun dikatakan akan juga mengalami dah kesan-kesan gempa bumi dah. Kesan-kesan tu. Asalnya satu tempat je Ustaz ke? Ya? Gempa bumi tu satu tempat je ke? Banyak tempat. Banyak tempat tapi tak ceritakan di mana. Mungkin ke di Malaysia ke kita tak tahulah. Kesannya tu dah ada lah. Ini kajian lah. Kajian orang yang kerja sebagai kaji bumi apa semua tu buat kajian dah. Malaysia akan terkesan juga. Mungkin di sebelah jiran sahabat kita kan, negara jiran kita Indonesia ke mana kita tahu itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima, waktu ataupun masa berlalu begitu cepat. Ini kita dah rasa dah. Ni dah rasa dah. Kejapnya habis Rabiul Awal. Sekarang dah masuk Rabiul Akhir dah. Bulan yang keempat dah. Kalau dalam tahun Masihinya dah masuk bulan 10 dah. Tak lama lagi bulan 11, 12 habis tahun. Kan masa berlalu begitu cepat. Yang kelima. Kemudian yang keenam. Betul yang keenam tak? Maksiat dan dosa dianggap seperti biasa. Ni zaman kita ni. Maksiat dan dosa dianggap seperti biasa. Dosa antara dosa yang paling besar. Betul. Nabi sebut antara dosa yang paling besar. Zina dosa yang paling besar. Maksiat. Judi dosa yang paling besar. Maksiat. Minum arak dosa yang paling besar. Maksiat. Itu juga dosa. Tapi ada lagi dosa yang lebih besar pada itu. Apa dia? Bila mana kita menganggap dosa itu bukan sebagai satu dosa, itu adalah dosa yang paling besar. Faham ni? Merasakan dosa bukanlah suatu dosa, itu juga adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kalau mengaji tasawuf tu payah sikit mengaji tasawuf nak campur-campur sikit dah. Merasa tidak berdosa juga merupakan dosa yang paling besar. Merasakan dosa itu bukan merupakan dosa, juga merupakan dosa besar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham ni? Sebab tu ibu dalam kita mengaji, tahu ni dia ada dua. Tahu maklumat, satu lagi tahu ilmu. Kita ni tahu maklumat ke tahu ilmu? Tahu maklumat ke tahu ilmu? Tahu maklumat lain, tahu ilmu lain tak? Tahu maklumat contoh macam ni. Pagi ni siapa kuliah di surau apa ni? Islamia. Siapa pagi ni kuliah? Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan kuliah di mana? Di Sungai Siput. Surau mana? Surau Islamia. Siapa yang kuliah? Ustaz Ridwan. Di surau mana? Islamia. Di mana? Sungai Siput. Itu tahu maklumat. Tahu ilmu ni macam mana? Tahu ilmunya kenal ada Ustaz Ridwan. Dia datang naik kereta apa? Berapa telefon yang dia ada? Itu baru kenal. Dia duduk di mana? Itu baru tahu ilmu. Kita ni tahu maklumat lah. Tahu maklumat. Kuliah di mana? Di surau Islamia Sungai Siput. Siapa yang kuliah? Ustaz Ridwan. Macam tu juga contoh semayang. Tahu maklumat ni tahulah waktu semayang. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Waktu je tahu. Subuh bila? Pagi, Zuhur tengah hari. Tapi tahu ilmu? Orang yang mengerjakan solat, dia tahu semayang tu ada 13 rukun. Pecah pula pada 3, qawli, fi'li dan qalbi.
Tahu pula qauli yang mana, fi'li yang mana, qalbi yang mana. Yang itu tahu ilmu. Faham ni Cik Abu? Jangan terkedip-kedip. Tahu maklumat lain, tahu ilmu lain. Kita nak dua-dua tu tahu. Tahu maklumat tahu dan tahu ilmu tu tahu tak? Sebab tu istilah macam tu lah. Kita tahu itu dosa. Benda yang kita buat tu dosa. Tapi kita tidak merasakan benda yang kita buat tu dosa. Juga merupakan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zaman kita ni memang tu dosa ni kita rasa tak ada apa. Betul? Orang berani buat dosa, berani buat maksiat, tapi dia tunjukkan pada orang ramai. Dia tak ada rasa apa. Sebab dosa tu pada dia benda yang biasa. Perkara yang biasa. Sedangkan setiap dosa yang kita buat, dia ada balasannya dunia ataupun akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu zaman kita tu antara tanda-tanda kiamat. Bila dosa, maksiat dianggap seperti biasa. Dalam satu kuliah baru ni, ada orang pernah tanya. Ada orang pernah tanya pada saya. Dia tanya, Ustaz, kalaulah Nabi masih hidup lagi, Nabi nak datang dekat Malaysia ni. Dia tanya tak? Ustaz, kalau Nabi masih hidup, ada di antara dua kota, Madinah dengan Mekah, rasa-rasanya Nabi nak datang dekat Malaysia. Saya cakap, saya tak tahu, kena tanya Nabi lah. Kenapa tanya saya? Saya tak tahu Nabi datang ke tak. Dia cakap, Nabi nak datang Ustaz. Kalau dekat Malaysia ni, syiar yang paling tingginya Genting Highland. Saya kata betul. Sebab tak ada lagi masjid yang lebih tinggi pada Genting Highland. Adakah masjid lebih tinggi pada Genting Highland? Saya rasa tak ada. Genting Highland paling tinggi. Genting Highland tu apa? Masjid ke? Bukan. Tempat judi. Tempat judi. Antara pusat judi yang paling besar di Asia Tenggara, Genting Highland. Tu Nabi nak datang tak? Kalau pusat judi yang paling tinggi sekali di Malaysia ni. Kemudian masih ada lagi Kilang Arak. Nak datang tak? Saya kata tak tahulah, kita kena tanya Nabi. Kalau Nabi datang, kita ni kena tarbiyah sajalah. Mungkin kena penampur pun. Aku dah cerita pada kamu 1400 tahun yang lalu lah, tentang benda-benda ni haram ni. Tapi kamu buat juga. Tu hak Nabi lah. Dia tanya soalan lah. Sebab dosa maksiat pada kita, dosa maksiat tu dianggap seperti biasa lah. Tu tanda-tanda. Tanda-tanda yang keenam. Kiamat akan berlaku. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, Dajjal akan muncul dengan diiringi oleh pengikutnya seramai 70,000. Dajjal akan muncul dan diiringi oleh pengikutnya lebih kurang dalam 70,000. Sebab tu zaman kita ni ulama ingatkan pada kita untuk dikuatkan iman kita dengan 3 surah yang kita baca setiap hari. Pagi, siangnya kita baca 3 surah, malamnya paling-paling kurang pun 1 surah lah, suratul Mulk. Tapi siangnya, zaman kita ni fil akhiri zaman ni, umat akhir zaman ni, setiap hari jangan lupa 3 surah ni. Yang ni untuk kekuatan kita. Pertama, suratul Kahfi. Bukan hari Jumaat je. Sekarang ni suratul Kahfi kena baca tiap-tiap hari. Cuma kalau hari Jumaat, kalau ada masa, bacalah sampai 110 ayat tu. Kalau tak boleh, tak ada masa juga, bacalah 10 yang pertama, 10 yang awal. Tapi tiap-tiap hari. Sebab iman. Dajjal ni, itu kekuatan kita bila kita berhadapan dengan musuh Allah yang namanya Dajjal tu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, dalam hati kamu jangan ada niat pun untuk bertemu dengan Dajjal. Jangan ada niat untuk lihat Dajjalnya. Niat pun jangan, kata Nabi. Niat pun jangan. Sebab tu bila muncul lagi, antara pengikut yang paling ramai dia perempuan, wanita tak? Wanita. Sebab tu ikat kaki tangan dia. Jangan bagi intai pun jangan. Kekuatan kita dengan suratul Kahfi ni lah. Antara dengan suratul Kahfi ni. Sebab tu dia bukan baca hari Jumaat je. Tiap-tiap hari. Kalau boleh baca penuh-penuh lah. Kalau tak boleh baca 10 yang pertama, 10 yang akhir. Tapi tiap-tiap hari. 1. Yang kedua, suratul apa? Suratul Yasin. Tapi bukanlah baca Yasin. Bukan baca Yasin. Bacalah keseluruhan ayat Yasin tu ada berapa? 83 ayat. Bacalah keseluruhan tu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, suratul Takhabun. Suratul Takhabun ni muka surat 556, juzuk yang berapa saya lupa dah. Ya, suratul Takhabun. Ketika mana dunia dilanda dengan malapetaka, musibah, wabak, penyakit dan sebagainya, kata Rasulullah SAW, maka bacalah suratul Takhabun pada setiap hari. Untuk diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 556. Dalam Quran muka surat 556. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat yang mula-mula 556. Juzuk saya tengok juzuk berapa. Ya. Tu 3 surah tu baca setiap hari. Sebab Dajjal ni muncul dah.
Dajjal ni tak? Ada tak manusia yang pernah bertemu dengan Dajjal? Ada. Tamim Ad-Dari, manusia yang pernah bertemu dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari, dia tengok Dajjal tu. Dajjal tanya pada dia, wahai manusia, apakah dekat dunia sekarang ni adanya manusia namanya Muhammad? Kata Tamim Ad-Dari, ada. Dia gelak. Kenapa dia gelak? Dia kata, tak lama lagi aku akan keluar. Tak lama lagi aku akan keluar sebab dah ada manusia yang namanya Muhammad. Lari Tamim Ad-Dari, jumpa Nabi, cerita pada Nabi. Belum dia cerita, Nabi bagi tahu Dajjal ni macam ni, macam ni. Akhirnya hidayah milik Allah, Allah Ta'ala Islamkan Tamim Ad-Dari. Itu antaranya manusia yang pernah bertemu dengan Dajjal, lanatullahi alaih. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, yang ke-8, munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi yang ke-8 betul yang ke-8 munculnya Imam Mahdi. Sekarang di Palestin, rakyat Palestin tu doa munculnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi akan menjadi ketua pada kita dalam peperangan yang paling besar sekali. Juga diceritakan akan berlaku di antara Palestin dengan Syria. Peperangan yang paling besar sekali. Itu memang tanda-tanda dekat sangatlah dengan kiamat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku peperangan yang Islam akan dimenangkan oleh Allah. Takkan ada satu benda pun yang boleh menyelamatkan puak-puak Yahudi Israel lanatullah pada waktu itu. Semua benda dia akan berkata-kata. Kalau dia nyorok belakang pokok, pokok akan sebut, wahai orang Islam, orang Muslim, belakang aku ni ada seorang Yahudi. Kalau menyorok belakang batu pun, batu akan sebut benda yang sama, wahai orang Islam, wahai orang Muslim, ni belakang aku ni ada seorang Yahudi. Semua akan berkata-kata, melainkan satu pohonnya. Sebab pohon ni pohon Yahudi. Itu je pohon yang tidak akan berkata-kata. Saya terlupa dah nama pohon tu. Akan berlaku peperangan yang paling besar dalam sejarah hidup manusia bila turunnya Imam Mahdi yang ke-8. Kemudian yang ke-9, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ada tugasnya, dua-dua tu ada tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, kemudian yang ke-10, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ni dua. Ya'juj dan Ma'juj itu juga musuh bagi umat Islam pada ketika itu. Yang ke-10. Kemudian yang ke-11, keluarnya Dabbah daripada perut bumi. Dabbah ni apa Dabbah? Dabbah ni ulat. Keluarnya Dabbah daripada perut bumi. Tak tahu lah besar mana Dabbah tu lah tu, tak tahu. Tapi banyak dia akan melata, akan berada di perut bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, 12 dah. 12 nak lang, 4 lang. Yang ke-12, keluarnya api daripada kota Aden. Kota Aden ni di Yaman, keluarnya api. Keluar macam mana? Dikatakan keluar daripada perut bumi, keluarnya api daripada kota Aden. Di mana? Di Yaman. Di Yaman. Yaman ni tempat siapa? Awalnya dulu. Yaman ni tempat siapa? Yaman ni satu masa dulu tempat negara yang paling seronok sekali. Semua orang pergi ke Yaman. Tak ada lagi negara yang paling hebat pada waktu itu melainkan di Yaman. Sebab di Yaman ni macam-macam ada. Pertamanya, di Yaman ada gegar Waganza edisi istimewa. Di Yaman ada nikelawan emas, otai masih berdosa. Di Yaman adanya anugerah juara lagu. Di Yaman adanya meletup. Di Yaman adanya Maharaja Lawak Mega. Di Yaman adanya All Malaysia Now Together. Semua ada di Yaman. Faham ni? Di Yaman ada Pampir. Macam-macam semua ada. Semua orang pergi ke Yaman waktu tu. Sebab Yaman ni tempat yang paling seronok. Yaman ni tempat siapa? Tempat namanya Raja yang menyerang kota Mekah. Abraha. Berada di Yaman. Habis kenapa Abraha datang pula terang kota Mekah yang tak ada hubungan pun dengan orang Yaman. Orang Mekah tak kenal orang Yaman, orang Yaman pun tak kenal orang Mekah. Sebab ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail membina satu bangunan yang namanya Kaabah, manusia pada tu dia rasa unik sikit. Dia rasa teruja. Dia rasa walaupun bangunan ni 4 segi je, tapi dia ada rasa satu istimewa. Orang tinggal ke Yaman, tak naklah pergi tengok Maharaja Lawak Mega, sama je. Kalau tengok Gegar Waganza pun sama je, itu je penyanyinya. Norin Aziz, Liza Hanim, Ayat Ilusi, Tomuk. Saya tengok untuk buat bahan kuliah, itu je. Saya tak usah kata itu. Orang tanya, Ustaz tengok tak sukan Asia Beijing? Saya tengok sukan Asia Beijing pun saya tengok. Ustaz tengok suka yang mana? Saya suka Asia Beijing, tengok 2 acara je. Renang berirama, jenati artistik. Itu je saya tengok.
Bola saya tak tengok sebab saya dengan Cik Abu main bola lagi, badminton kalah aja. Saya tengok renang Ibu Irama tu sebab saya sepelik sikit. Kepala dalam air, kaki je keluar. Kaki. Kita rasa macam mana dia bagi arahan dalam air tu lah. Dia kan boleh bercakap, masuk air, lemah. Muka dia bawa kaki macam kaki dia sama je. Dia bila dia masuk dia keluar balik kita pun. Nampak terangkan. Tu yang rasa pelik tu. Saya tengok Cik Abu pun tengok je betul. Itu tu rasa pelik tu. Itu je. Yang kedua tu yang dia genetik lah. Genetik artitik. Dia lambung bola, dia golek-golek, dia kangkang, puk, dia kepik balik. Yang ni orang yang menepati masa, betul. Saya buat di rumah, golek situ, kepala melanggar dinding, tak boleh. Yang tu saya tengok tu buat bahan kuliah je. Nak tengok lah. Jawab sendiri je dengan Allah, tu je. Sebab tu Yaman masa tu semua ada. Bila ada banner Kaabah di Mekah, orang ramai tak pergi Yaman, semua pergi Mekah sebab dia rasa unik sikit bangunan Kaabah tu. Yaman jadi sunyi sepi. Ekonomi merudum. Tapi ulang macam mana ekonomi merudum pun berada lagi di situ. Ekonomi je merudum, orang tak pergi dah Yaman. Pergi ke Mekah lah, semua pergi Mekah semua, tinggal Yaman. Sebab tu Abraha arahkan tenteranya kita serang kota Mekah ada dua sebab. Satu runtuhkan Kaabah, yang kedua kita bawa Kaabah ni ke Yaman. Itu je. Sebab tu dia datang serang Mekah, bukan saja-saja dah. Sebab ada sebabnya. Yang tu akan munculnya. Akan munculnya apa? Api daripada kota Adin di Yaman. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13, matahari akan terbit daripada bahagian barat. Bila matahari terbit daripada bahagian barat, itu memang tanda-tanda dekat sangat dah kiamat dah. Bila matahari terbit daripada bahagian barat, masuk pada yang ke-14, maknanya pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah. Ya, bila nyawa sampai pada bahagian kerongkongan, matahari terbit daripada bahagian barat, tak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita istighfar tadi. Istighfar tadi adalah serendah-rendah taubat. Istighfar tu adalah serendah-rendah taubat. Betul banyak dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya istighfar. Istighfar, astagfirullah tu je. Kalau ada masa, ada keperluan, kita solat sunat taubat 2 rakaat. Apatah lagi kalau dosa besar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak cukup hanya dengan istighfar. Dia kena buat solat taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-15. 15. Yang ke-14 tadi hilang ini taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 14. Taubat tidak diterima oleh Allah. 14. Yang ke-15, hilangnya tulisan Al-Quran. Hilangnya tulisan Al-Quran ni ada dua pula kata ulama. Satu, ayat Quran tu memang hilang. Buka-buka memang tak ada lah. Tapi kalau sekarang ibu-ibu buka Quran, kemudian tengok tak ada ayatnya, yang itu silap cetak. Jangan itu mungkin disilap cetak tak. Jangan risau sangat. Allah ustaz, saya buka Quran ustaz tak ada ustaz. Ya Allah, risaunya kiamat ke? Tak. Itu mungkin kesilapan percetakan nak. Pergi balik kedai tu, hantar kat dia. Ambil Quran yang baru. Tak. Sesat. Yang kedua, Quran tetap ada. Ayat tetap ada. Tapi waktu tu manusia tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang hukum yang paling tinggi dalam hidup manusia. Zaman kita lah ni, zaman kita. Nah, Quran ada dah? Ada. Bahkan ingat saya pernah cerita pada ibu-ibu dalam satu hadis Abu Zar. Nabi pernah sebut, ada 3 perkara yang pelik akan berlaku bagi umatku dengan Al-Quran. Bila akhir zaman nanti. Saya tak ambil nombor 1, nombor 2 tu, saya ambil nombor 3 je. Kata Rasulullah SAW, fil akhir zaman. Akhir zaman nanti, Quran ni akan berada di setiap rumah umat aku. Tapi Quran bukanlah dibaca pada setiap hari. Yang itu yang aku pelik, kata Nabi. Quran ada di rumah setiap umat aku, kata Nabi. Dan saya yakin kita yang dalam surau ni, rumah kita semua ada Al-Quran. Betul? Tapi apakah Quran dibaca pada setiap hari? Yang itu yang aku pelik, kata Nabi. Quran ada, tapi Quran tidak dibaca pada setiap hari. Itu bila? Fil akhir zaman. Sebab tu sekarang ni Quran ada, tapi kita tak jadikan Quran ni sebagai undang-undang yang paling tinggi dalam hidup manusia. Itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16. Yang ke-16, datangnya angin merah. Datangnya angin merah. Angin merah ni angin yang lembut je. Angin yang lembut. Sepui-sepui bahasa kata orang dulu. Angin yang lembut. Angin merah ni. Angin merah ni dengan izin Allah, dia hanya akan mematikan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Izin Allah, dia hanya akan mematikan orang-orang beriman. Persoalannya, kalaulah angin merah tu datang zaman kita ni, mati tak kita dengan angin merah tu? Dengan iman yang ada pada kita. Mati tak rasa-rasanya dengan iman yang ada pada kita? Kalau mati, Alhamdulillah. Sebab yang tak mati dengan angin merah tu, kata Allah, itulah seburuk-buruk manusia yang tinggal. Siapa yang tak mati waktu datang angin merah tu, siapa yang mati dengan angin merah tu semua orang yang beriman dengan Allah. Yang tak mati itu, kata Allah, itulah seburuk-buruk manusia yang tinggal sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau lah angin merah tu datang waktu kita ni, mati tak kita dengan angin merah tu? Dengan iman yang ada pada kita. Rasa-rasa dengan tengok saya. Saya tahu dah sebulan sekali saya datang. Dengan tengok. Mati tak kita dengan angin merah tu, dengan iman yang ada pada kita sekarang ni? Iman ni ibu-ibu ayah, iman ni benda yang mahal lah, iman ni. Syarat untuk ke syurga kan. Tapi hari ni ada di antara kita yang berani menggagainya. Kalau pernah dengar cerita, ada seorang ketua agama ataupun kita panggil mufti lah dalam satu negara. Ketika mana raja negara tu tanya dia dengan 3 soalannya. Kalau kamu tak dapat jawab 3 soalan ni, tempat kamu akan digantikan oleh orang lain. Jawatan kamu akan diberikan pada orang lain. Keistimewaan yang ada pada kamu ditarik balik dan kamu jadi orang biasa. Sedangkan dia ketua agama, mufti. Tuanku tanya dia dengan 3 soalan je. Dia tanya dia dengan 3 soalan. Apa dia soalannya? Pertama dia tanya, apa makna dunia? Yang kedua, apa makna akhirat? Dan yang ketiga, apa makna iman? Itu je soalan dia tanya. Berpeluh mufti tu nak jawab. Dia kata, aku bagi masa kamu seminggu. Kalau kamu tak boleh jawab, tempat kamu akan digantikan orang lain. Semua keistimewaan pada kamu habis. Tak ada, aku tarik balik. Kamu jadi orang biasa. Mufti ni memang tak dapat jawab. Tuanku bagi masa seminggu. Seminggu tu dia melilo-lilo. Kalau kata orang Cina nak, kalau kata tempat saya mau untuk renter. Kata orang parit dah. Jalan ke sana kemari nak cari jawapan. Muka resah gelisah dah. Tak? Bertemu dengan seorang tua. Kata orang tua tu, dia bagi salam, Assalamualaikum. Mufti ni jawab, Waalaikumsalam. Dia kata, Tuan, bukankah Tuan ni mufti negara ni, ketua agama negara? Dia kata, betul. Tapi kenapa muka Tuan nampak macam ada masalah aja? Dia kata, aku memang ada masalah sebab tuanku tanya aku dengan 3 soalan dan aku tak boleh jawab. Kalau aku tak boleh jawab, semua yang daripada aku, tuanku ambil balik. Apa soalannya? Tanya orang tua ni. Kata mufti ni, aku pun tak boleh jawab. Takkan kamu boleh jawab, bodoh? Dia kata, aku pun tak boleh jawab. Takkan kamu boleh jawab? Aku mufti. Aku mufti takkan? Aku tak takkan kamu boleh jawab? Ni kita ni kadang-kadang macam tu lah, sombong lah. Kita rasa kita ada ilmu, kita sombong. Jadi bodoh sombong lah. Sebab tu, tawaduk lah, tawaduk. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ketika mana ditegur oleh seorang pemuda, bergetar hati dia. Tak? Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenal Syekh Abdul Qadir Jalani ni? Ke kenal Eke Jalani je? Syekh Abdul Qadir Jalani ditegur oleh seorang pemuda, bergetar hati dia. Pemuda ni pelaku maksiat. Maknanya maksiat tegar. Hari-hari buat maksiat. Bila jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, dia tanya, wahai Tuhan, aku nak tanya satu soalan. Apa dia? Boleh tak Allah Ta'ala ampunkan dosa aku yang setiap hari ni aku ni orang yang suka melakukan maksiat? Boleh atau tidak Allah Ta'ala ampunkan dosa aku? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, boleh. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa saja dosa diampunkan, melainkan dosa syirik dan keluar daripada jalan Allah. Itu 2 dosa yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Selain pada itu, lautan keampunan Allah ni luas sangat. Dia rasa lega. Kemudian dia kata, wahai Tuhan, boleh tak kalau aku orang yang banyak dosa ni, kemudian aku berubah jadi orang yang baik dan amalan aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, tak ada satu benda yang mustahil pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya soalan yang ketiga, boleh atau tidak Allah Ta'ala tukar ke tempat kita? Aku daripada orang banyak maksiat jadi orang yang hebat seperti kamu, dan kamu orang yang banyak ilmunya hebat, kamu jadi seperti aku, pelaku maksiat. Terkejut Syekh Abdul Qadir Jalani, menitik mata. Dia rasa takut. Sebab dia kata apa? Dia kata belum ada jaminan lagi aku di sisi Allah Subhanahu dengan ilmu yang ada pada aku. Kita baru duduk duha je, sombongnya. Baru duduk kuliah duha je.
Sombongnya ya Allah. Apa lu Raymond ni? Tadi pergi kuliah tadi sembang lagi di pintu ni. Ni aku dah balik kuliah sembang lagi, sembang saja Raymond ni. Tapi bukan di sini, bukan muslimat sini, belah-belah Mexico. Sini alhamdulillah. Jadi itulah. Syekh Abdul Qadir Jalani tu bergetar hati dia dah. Bergetar hati dia. Sebab tu jangan sombong dengan ilmu yang kita ada dah, jangan sombong. Sebab tu saya kata tadi, ada orang dia tahu maklumat, ada orang dia tahu ilmu dah. Zaman kita ni macam tu lah. Tak boleh kena tegur sikit. Baru tegur sikit je pasal perkahwinan Sabri Yunus dengan Angelina Tan. Baru tegur sikit melompat. Melompat. Orang tanya kenapa pula kahwin tu dia perkelih. Itu je. Tak boleh ke ya? Bukan tak boleh. Maksud kita tahu dah kita ni mazhab Syafi'i. Tu kenapa buat dia perkelih? Orang tanya tu. Sah tak nikah tu? Sah. Bukan tak sah, sah nikah tu. Persoalannya kenapa buat cara macam tu? Itu je persoalannya. Tuan-tuan tengok. Yang tegur tu bukan calang-calang orang tak. Siapa dia yang tegur tu? Syekh Nuruddin Al-Banji Al-Maki. Tuan-tuan, Syekh Nuruddin tu saya mengaji dengan dia, saya tahu dah, saya pernah mengaji dengan dia. Dia tu Syiah pun dia belajar. Dia belajar Syiah tu. Dia belajar, aku belajar je, aku tak ambil, aku tak ikut, tapi cuma aku nak tahu je. Nanti senang aku nak berhujah. Itu je. Wahabi pun aku belajar dia apa. Senang aku nak berhujah. Betul. Sebab tu jihad dalam hidup kita ni ada 3. Yang paling besarnya ada 3 lah. Tapi pecahnya lagi banyak lagi pula. Pertama jihad fi sabilillah, melawan musuh Allah. Datang daripada orang-orang kafir. Yang tu macam sahabat kita dia Palestin. Syahid fi sabilillah. Itu jihad yang pertama. Yang kedua jihad melawan musuh Allah juga. Tapi datang daripada kalangan orang Islam tu sendiri. Dengan apa? Yang ni bukan dengan senjata, dengan ilmu yang kita ada. Dia akan guna ayat Quran, kita guna ayat Quran. Dia guna hadis, kita guna hadis. Dia hujah, kita hujah. Sebab tu yang kena ada ilmu tu. Sebab hari ni ada orang yang faham Quran, dia putar belikkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia kata Allah Taala ciptakan manusia ni berbagai-bagai jantina? Sebab tu kalau tak tahu tafsir, jangan tafsir. Dia kata Allah Ta'ala ciptakan manusia ni berbagai-bagai jantina. Mana ada Allah Ta'ala ciptakan manusia ni berbagai jantina? Allah Ta'ala ciptakan manusia ni daripada kalangan lelaki dan perempuan. Itu je. Tiba-tiba dia kata berbagai jantina pula. Itu lah. Tak cakap tu dah. Alah cakap. Tu masa. Sebab tu kalau tak tahu jangan cerita. Orang nampak sangat tak? Nampak sangat. Kamu bukan bidang tu soal cerita lah. Yang berbagai-bagai tu berbagai suku kaum dan puak itu je. Tapi manusia 2, laki dan perempuan, dia pula berbagai jantina dia. Satu nak dia ubah ayat Quran. Ada pula ubah la ikrah fi din, tiada paksaan dalam agama. Dia kata maknanya kita ni boleh pilih mana-mana agama yang kita suka. Bukan macam tu. Islam pegang Islam semua, bukan tahun ni Islam, tahun depan tokoh lain, tahun depan masuk Islam balik. Bukan macam tu. Islam bukan macam tu. Yang ni sebab tu kita ada ilmu untuk lawan balik hujah puah-puah ni. Lawan balik hujah. Sebab dia guna Quran, kita guna Quran. Kita bukan kata nikah tu salah, tak, nikah tu sah. Tapi soalannya kenapa pergi di sana nikah? Lepas tu pula, tuan-tuan tengok. Kalau itu dia kata ini khilaf. Tahu pula dia ada khilaf. Tapi bila kita buat tahlil, bila kita buat talqin, kenapa dia kata bid'ah? Bukankah benda tu pun khilaf juga? Tuan-tuan tengok bijak Syekh Nuruddin macam mana. Dia petik sikit je. Dia petik sikit. Kamu, kalau kami ni buat tahlil, buat talqin, kamu kata bid'ah. Sedangkan benda tu khilaf. Bila kami kata kamu pula buat nikah ni, kamu kata apa? Ni bukan bid'ah, ni khilaf. Pandai pula kata khilaf. Bila tang kami kenapa tak kata khilaf, kenapa bid'ah tu? Faham ni? Tak faham, dengar je. Nak bagi faham ada kita nak tengok buat tu macam mana bila dia tegur. Kan terbukti pantang dia tegur. Pantang dia tegur dah. Sedangkan benda tu khilaf, dua-dua khilaf. Itu khilaf, boleh terima tak terima. Dan kita terima tak ada masalah. Tapi jangan kata yang kita buat tu bid'ah dah. San tak betul-betul Rasul tak boleh buat bid'ah, Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita pula buat, tak ada nas, tak ada dalil. Betul. Tapi bid'ah ni macam mana? Bid'ah ni benda yang lara, benda yang sia-sia, itu bid'ah. Takkanlah madu rasul tu kita buat benda yang sia-sia. Saya tak nampak pun ada bid'ah dalam sambutan madu rasul. Tuan-tuan buat sambutan madu rasul pada malam hari. Apa mulanya? Mulanya solat maghrib berjemaah, betul? Kemudian
Cerita selawat ramai-ramai. Selawat ni dia beza. Tuan-tuan selawat seorang-seorang dengan selawat ramai-ramai, dia aura dia lain, feel dia, rasa dia lain. Tuan-tuan selawat ramai-ramai, satu sungai siput dia tuan-tuan boleh pusing. Betul tak? Tak ramai-ramai, cuba tuan-tuan selawat seorang, pusing tu sungai siput. Tinggal kedai kopi je buat. Tapi kalau selawat ramai-ramai dia rasa lain sikit feel dia tu. Takkan bid'ah. Habis selawat, kita mulakan dengan ceramah Madya Rasul. Habis tu solat isyak berjemaah. Habis itu, habis solat isyak, mentergedarah. Makan, habis tu balik rumah tu, apa yang bid'ahnya? Yang mana bid'ah? Takkan solat maghrib, solat isyak berjemaah tu bid'ah. Takkan selawat bid'ah. Takkan takkan ceramah bid'ah lah. Takkan makan tu bid'ah. Bid'ah ni kalau ada benda yang lara sia-sia. Apa benda yang lara sia-sia? Sambil tuan-tuan buat makan, di luar tu ada karaoke. Tu baru bid'ah. Siapa yang nyanyi mana-mana? Pengerusi surau nyanyi. Tu baru bid'ah. Lepas pengerusi ni Tok Imam. Lepas Tok Imam ustaz tu. Saya lah tu dah. Kita nyanyi lah. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Bazir masa nak fikir tentang cinta. Ya aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Itu baru lebih bid'ah dah. Sambung, kemudian sambung pula. Tukang tangkap video tu pula nyanyi. Cik Abu pula nyanyi pula. Dia pula nyanyi pula. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Tu Cik Abu nyanyi tak? Sambung pula Alang ni. Alang tak ada lagu lain, lagu Kuda Yang Mana. Lagu tu. Kuda yang mana Tuhan senangi. Lagu tu lah lagu janda tu. Itu baru lah bid'ah tak lah. Itu baru bid'ah. Ni tak ada tu apa bid'ahnya. Kalau kamu tak nak sambut, itu hak kamu. Tapi jangan salahkan kami yang nak sambut. Jangan terus bid'ah terus. Kami yang sambut, kami tak salahkan kamu yang tak sambut. Pegang je satu ayat Quran. Ya Allah Ta'ala datangkan dalam Quran. Apa kata Allah dalam ayat tu? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami beramal dengan cara yang kami dapat. Itulah amalan kami. Dan kamu beramal dengan cara yang kamu belajar. Itu amalan kamu, selesai lah. Jangan terus-terus bid'ah je. Kita ni macam tu lah. Tak suka je bid'ah. Tak suka je bid'ah lah. Tu zaman tu. Tu mana tadi? Sambung tadi dah. Sambung tadi soalan tu. Dia kata orang tua ni, kalau tu je soalannya, aku pun boleh jawab. Dia kata, kalau tu soalan aku pun boleh jawab. Terkejut mufti. Takkan kamu boleh jawab? Boleh. Apa jawapannya? Dunia, apa mana dunia? Apa mana akhirat? Apa mana iman? Apa mana dunia? Tanya ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau dapat jawab, 2 tiket ke Aceh, 2 tiket ke Medan, 2 tiket ke Bali. 2 tiket ke Aceh, Kampung Aceh, Pantai Remeh. 2 tiket ke Medan, dekat sikit Medan Gopin. Dan 2 tiket ke Bali, Kampung Bali di Terengganu. Tu je. Boleh pergi dalam masa sehari. Apa makna dunia? Dunia ni maknanya alam yang akan kita tinggalkan. Itu makna dunia. Ada tak orang tinggal dekat dunia selama-lamanya? Tak ada. Manusia yang paling panjang umurnya antaranya Nabi Nuh AS 950 tahun. Mati, wafat dah. Tinggal dah. Tinggal. Di mana dia sekarang? Ada alam barzah. Alam barzah lah tak? 950 tahun Nabi Nuh hidup dekat dunia. Akhirnya dia tinggalkan dunia ni. Alam yang akan kita tinggalkan. Tak kira kamu siapa pun, kamu akan tinggalkan alam. Akhirat. Apa makna akhirat? Akhirat tu alam yang kekal. Apa akhirat? Alam yang kekal. Ada 2 je. Fariqum fil jannah wa fariqum fi sa'ir. Antara syurga dan neraka Allah. Itu alam yang kekal. Ada manusia yang kekal dalam syurga selama-lamanya. Ada manusia yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Alam yang kekal, abadah. Yang itu mana akhirat. Kata mufti, ya Allah, senang benar pula jawapannya. Aku terfikir-fikir. Iman apa makna? Yang iman, dia kata nak tahu iman, next thing. Petang garang, tadang. Petang kan kamu tunggu di sini. Lepas orang tunggu di sini, aku akan bagi tahu jawapan apa itu iman. Kata mufti ni, okey aku tunggu. Memang betul, lepas solat asar dia tunggu. Datang orang tua ni dengan satu bungkusan.
Datang-datang dia tanya, apa jawapan iman? Sabar dulu. Syekh dia kata, sabar dulu. Dia kata, apa jawapan iman? Kalau kamu nak jawapan apa itu iman, kamu kena buat satu kerja dululah. Apa kerja tak? Sanggup atau tidak kamu makan makanan yang aku bawa ni bersama dengan beberapa ekor anjing? Sanggup tak? Dia kata sanggup. Betul sanggup ni. Maka dia letakkan makanan tu pada beberapa ekor anjing dan suruh mufti ni buat macam mana anjing tu makan. Jadi 4 kaki lah. Bukan je 2 kaki, 4 kaki. Merangkak macam anjing. Dan memang dia nak buat pun. Memang dia nak merangkak dan nak makan lah sama dengan anjing. Waktu tu lah baru ditarik bajunya. Dia kata, Tuan, inilah iman. Dia kata apa? Inilah iman. Tuan sanggup gadaikan iman yang ada pada dalam diri Tuan semata-mata untuk dunia yang hanya sementara je. Tuan takut semua jawatan tu akan diambil oleh raja, diberikan pada orang. Tuan sanggup gadaikan iman yang daripada Tuan. Dan kita memang ada jenis macam tu. Sanggup buat apa saja demi untuk mengekalkan kuasa dia, jawatan dia, kedudukan. Sebab dunia ni sanggup gadaikan iman yang daripada kita. Sebab tu persoalannya tadi, kalaulah angin merah tu datang, zaman kita mati tak kita dengan angin merah, kelembutan angin merah tu, dengan iman yang ada pada kita. Yang Nabi kata, akhir zaman nanti umat aku paginya beriman, petangnya kufur, petangnya beriman, pagi besok kufur kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu datangnya angin yang namanya angin merah. Yang ke-16. Kemudian yang ke-17, tinggallah saki baki manusia yang paling buruk akhlaknya untuk melihat hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu seburuk-buruk manusia tinggal setelah dimatikan oleh Allah dengan angin merah tu. Kenapa Allah Ta'ala matikan orang yang beriman? Sebab Allah tak izinkan orang yang beriman melihat bagaimana Allah Ta'ala kiamatkan dunia, dan Allah Ta'ala tinggalkan seburuk-buruk manusia untuk melihat bagaimana Allah Ta'ala hancurkan dunia ni. Itu yang ke-17. Kemudian yang ke-18, akan berlaku tiupan sangkakala. Sangkakala ni ditiup berapa kali? 3 kali. Tiupan yang pertama akan mengundang ketakutan bagi manusia. Yang hidup tadi lah, yang hidup tadi, seburuk-buruk manusia tu. Tiupan yang pertama akan rasa takut. Bertempiaran lagi lah waktu tu, ketakutan yang amat sangat. Kemudian tiupan yang kedua akan mematikan semua benda yang hidup atas dunia ni. Tiupan yang kedua mematikan semua benda yang hidup. Kemudian tiupan yang ketiga akan membangkitkan semua manusia. Sama ada dekat dunia ataupun dalam barzah, bangkit kembali untuk mana? Untuk berada di Yaumal Mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang ke-19 berkumpul di padang mahsyar. Berkumpul di padang mahsyar. Ketika mana berkumpul di padang mahsyar, Allah akan memulakan firman-Nya, ataupun disebut sebagai Allah berkata-kata dengan semua makhluk. Antaranya yang paling banyaknya daripada manusia lah. Allah akan berkata-kata dengan semua makhluk. Dan tidak diceritakan berapa lama Allah akan berkata-kata dengan makhluk. Cuma Nabi sebut, aku akan mengangkatkan kepalaku. Satu masa nanti Nabi akan mengangkatkan kepalanya. Nabi sebut ketika mana Allah Ta'ala memulakan firman-Nya, tak akan ada satu manusia pun yang berani mengangkatkan kepalanya melainkan aku, kata Nabi, untuk minta pada Allah untuk dimulakan syafaat. Dan suasana itu memang dirasai waktu kita dekat dunia tu. Bila? Hari ni hari Jumaat. Yang ni ibu tak merasa, yang lelaki-lelaki. Ketika mana khatib memulakan khutbahnya, maka kita akan tunduk kepala. Tak ada orang pun yang angkat kepala tu. Yang lelaki-lelaki, betul tak betul Cik Abu? Ittaqullah haqqa tuqati. Betul-betul. Bila angkat kepala? Bila Allahu Akbar. Qomat dah. Kejap apa dah 2 hari dah kata. Tu suasana dah. Tak cari tengok Jumaat sekarang. Tengok Jumaat. Naik je khatib atas mimbar kan. Lepas azan yang kedua tu, dia mula alhamdulillah qail. Kadang-kadang letak ke lantai tu gedebuk. Jadi tu tak akan ada yang angkat kepala. Tak akan, melainkan ketika mana khatib Bilal memulakan tugas untuk hormat. Itulah suasana itu. Sebab tu saya ingatkan pada lelaki lah. Khususnya kita hari Jumaat ni kadang-kadang lupa 2 benda. Apa lupa 2 benda? Tak tahu sama ada kita dah belajar, tak ingat, ataupun kita memang tak tahu. Satu, ketika mana dilaungkan azan yang kedua. Bukan azan yang pertama, azan yang kedua. Bila kita datang masjid, waktu tu azan yang kedua, jangan tunggu azan tu habis. Waktu tu boleh tak kita solat tahiyatul masjid? Boleh.
Boleh solat tu tahiyatul masjid. Sebab tu azan, bukan azan masuk waktu tu, azan ni sunat dia jawab. Tahiyatul masjid tu sunat muakkad yang diberatkan. Kita kadang-kadang ni kita ambil sangat yang sunat sampai kita tinggalkan yang wajib. Yang wajib tu rukun khutbah tu antaranya ni. Rukun Jumaat tu antaranya khutbah tu. Dengar khutbah tu. Wajib dengar khutbah. Bila kita tunggu habis azan yang kedua, baru kita nak solat tahiyatul masjid, maknanya waktu tu kita telah meninggalkan benda yang wajib, khutbah. Sebab tu waktu azan yang kedua jangan tunggu dia habis. Kalau datang azan kedua, solat dulu tahiyatul masjid, lepas tu dengar khutbah. Ini tak kita berdiri je. Berdiri je buat tak tahu dah. Ada ramai orang macam tu. Nah, sebab dia tak mengaji, dia tak faham lah. Sebab benda tu sunat je. Tapi dengar khutbah tu wajib. Dengar khutbah tu wajib. Tu satu. Yang kedua, ketika mana jugalah rukun khutbah, khatib akan baca satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hukumnya apa pada kita? Jawab selawatlah waktu tu. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku dan para malaikat aku berselawat pada Muhammad. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, selawatlah pada Muhammad. Kita buat apa? Jangan tipu. Tidur. Lepas tu jangan tidur, kita tak jawab. Tu kesalahan tu Jumaat tu dah. Faham ni? Tak nak dengar pula ada. Tu dan tengok Maharaja Lawak Mega je bila nak dengar. Tu dengar, berbual Jumaat macam tu rupa-rupanya. Kita tak jawab pun. Allah Ta'ala sebut dah orang beriman, selawatlah pada Muhammad. Kita tu antaranya. Tu antaranya. Sebab tu Allah Ta'ala akan mulakan ni firman-Nya, dan Nabi akan angkat kepala untuk dimulakan syafaat. Kita gitulah bermulanya syafaat. Yang ke-18 dah. 19 berkumpul di padang mahsyar. Sekarang ni masuk yang ke-20. Betul? Habis di situ. Yang ke-20 melintasi titian siratal mustaqim. Habis di situ, melintasi titian siratal mustaqim. Siapakah manusia yang pertama akan melintasi titian siratal mustaqim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok adilnya Allah. Siapa kata Allah tak adil? Adilnya Allah. Nabi Muhammad ni Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Nabi tetap juga melalui proses yang sama macam mana manusia lain. Nabi diwafatkan. Wafat tak? Wafat. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikebumikan. Sama tak? Sama. Cuma Nabi tak ada soalan dalam alam barzah sebab istimewanya. Tapi meniti tak titian siratal mustaqim? Meniti. Sedangkan Nabi pegang anak kunci syurga, masuk syurga terus je lah. Tapi Nabi juga meniti titian siratal mustaqim. Kemudian barulah kita umat-umatnya meniti titian siratal mustaqim. Sebab tu Nabi tunggu di titian siratal mustaqim, takut ada di kalangan umatnya yang tergelincir, masuk di jurang-jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu proses daripada dunia sehinggalah kita dimatikan oleh Allah dalam alam barzakh, kemudian dibangkitkan pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dan berada pada dua tempat tu, syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis di situ 10 minit. Dah habis di situ. Kemudian kita masuk yang ketiga. Perbanyakkan menyebut dan mengingati mati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering memikirkan bekalan hidup semasa tua dan bersara, tetapi jarang memikirkan bekalan hidup semasa mati. Betul? Itu fitrahnya dah. Fitrahnya betul. Waktu kita kerja dulu, kita tak fikir benda-benda alam-alam akhirat ni, kita fikir bekalan dunia je. Sebab tu ada orang sampai hari ni dia kerja all out. Sebab dia nak cari kurang-kurangnya, Ustaz, kalau saya mati Ustaz, saya dah tinggalkan isteri dan anak saya banyak Ustaz. Taklah banyak sangat, lebih kurang dalam 2.6 juta saya tinggalkan. Banyak tu. Sebab tu dia tinggal semua dunia ni. Dia akhirat ni dia tinggal semua. Dia ambil hanya dunia semata-mata. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Dilalaikan dengan perlombaan memperbanyakkan itu saja sampailah masuk ke liang kubur dah. Kita sering memikirkan bekalan kita waktu kita tua, tapi jarang memikirkan bekalan kita ketika mana kita mati. Ya? Apapun yang kita ada dalam dunia ni kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita, belajarlah untuk tinggalkan dunia sebelum kita akan meninggalkan dunia. Memikirkan mati adalah sunat. Memikirkan mati adalah sunat betul. Kubur tu kalau dia boleh berkata-kata, kalau kita dengar, memang diseru nama kita setiap hari diseru. Dah. Kamu jangan sombong sangat, jangan sombong sangat. Satu hari kamu akan masuk dalam ni, dalam perut bumi ni, jangan sombong sangat kat dunia ni. Dia panggil kita, dia seru kita tak dengar. Sebab tu bila kita bagi salam,
tanah perkuburan, Allah Ta'ala tak izinkan kita dengar. Kalau dengar macam mana? Sebab tu salam tu dia ada 3 kategori. Satu salam yang wajib jawab, satu salam yang tak wajib jawab, satu lagi salam yang kita tak nak dengar dia jawab. Salam yang wajib jawab, salam saya di awal kuliah tadi jawablah sebab dia wajib nak. Salam yang kedua, salam yang tak wajib jawab. Apa salam yang tak wajib jawab? Salam tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam tu imam. Apa-apa jangan jawab. Jangan buat warak sangat jawab dah. Walau tu tuami kita, nah, assalamualaikum. Apa orang kesana? Ngapa bang? Nak makan dah ke? Tahu jawab. Itu salam dalam solat. Jangan warak sangat jawab. Ataupun salam tak betul ya. Salam tu salah, sebutan salah. Tok nenek kita dulu dia salam lebih kurang macam tu je nak. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Nak jawab macam mana? Jawab Waalaikumsalam. Kau nak jawab Waalaikumsalam. Kau tak jawab dia kata kita kurang ajar pula. Kamu kurang ajar ya. Aku salam kamu tak jawab. Kita ni nak jawab Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kan? Assalamualaikum. Kata nak jawabnya jawab Waalaikumsalam. Itu je. Tak jawab. Tak apa Waalaikumsalam. Kita buat siapa yang di luar masuk ke dalam tu. Kemudian bila bagi salam jangan jenguk-jenguk rumah orang. Walaupun rumah tu rumah adik-beradik kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan jenguk-jenguk. Tengok pula, kasut ada. Ada pun nemo kat dalam tak dengar aku. Kita pun buka tengok. Assalamualaikum. Terkejut. Tengok dia tidur depan ruang rumah tamu tu. Dua-dua lelaki bini tidur. Apa tak pakai. Sebab tu jangan jenguk-jenguk. Tak. Jangan jenguk. Assalamualaikum dah. Ada ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenguk-jenguk. Tengok-tengok. Terkejut. Tu dia salah dah. Dia tak salah rumah dia. Suka hati dia nak buat apa, kita yang salah sebab jenguk-jenguk. Assalamualaikum. Mana abu ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu. Kita tengok tidur dulu. Tengok rumah macam tu. Tak ada 3 kali balik lah pada. Balik tu tunggu apa lagi dah. Tu. Habis itu. Kemudian salah yang ketiga, salah yang kita tak nak dengar dia jawab. Assalamualaikum wahai kubur. Dia jawab, Waalaikumsalam. Lama tak datang. Main masuk ke dalam. Bakal sudah. 3 tahun tak datang. Tak usah kata tuan-tuan, saya pun tak datang. Tambah hari Jumaat ni kita pergi ziarah kubur. Sunat ziarah kubur hari Jumaat. Siapa ziarah kubur hari Jumaat, Allah Ta'ala ampunkan dosanya seperti mana dia keluar daripada perut ibunya. Hari Jumaat je istimewanya. Kita bagi Assalamualaikum ahli kubur. Dia punya Waalaikumsalam. Lama tak datang Cik Abu. Mainlah masuk ke dalam. Rasanya 3 bulan tak datang. Wah, aku bagi salam, jawab salam cerita satu lah, okey lagi jawab. Ni ngajak masuk ke dalam pula. Tak nak. Sebab tu memang zahirnya memang dia jawab tak? Memang ahli kubur tu jawab. Tapi Allah tak dengarkan pada telinga kita. Kalau dengar, pakai sudah nak. Sama tu kubur memang disebut nama kita nak. Dia sebut, dia panggil kita tak dengar nak. Kalau dengar kita pun tak datang nak. Tu ya. Memikirkan mati adalah sunat. Ini kerana dengan melakukan perkara itu kita mengisafi diri dan kekurangan amalan yang perlu dibawa ke sana. Perjalanan yang jauh ke akhirat sudah tentu memerlukan banyak bekalan. Bekalan itu perlu dikumpulkan semasa hidup di dunia. Betul? Kita nak pergi umrah 2 minggu pun bekalan kita sediakan tak? Masuk baju apa semua dah. Jubah nak bawa berapa line. Itu baru 2 minggu. Itu patah balik dah. Kalau tak cukup boleh beli di Mekah kan. Orang Mekah tak panggil ajak tak dia panggil. Kita Sadaqallahul Azim. Kita apa tu? Kita kata Sadaqallahul Azim itu je sebab orang Melayu ni Sadaqallahul Azim tu habis itu. Dia panggil tu mari sini untuk beli jubah. Ajak tak. Kita nak khabar apa ni? Duit tak ada. Sadaqallahul Azim kita khabar. Dia orang Mekah ataupun orang Arab tu apa pula kaitan dengan maha benar perkataan Allah ni? Sadaqallahul Azim kan maha benar perkataan Allah. Kita sebut tu je Sadaqallahul Azim. Pelik orang Arab. Sebab tu itu boleh beli di sana. Kalau tak cukup beli di sana. Yang ini kalau tak cukup bekalan akhirat boleh patah balik. Tertinggal handset lah mak bawa. Tak ada. Kata tak ada benda pun yang kita bawa tak, melainkan 3 perkara je. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekatun jariah dengan doa anak yang soleh. Itu pun daripada 3 tu pun 2 je hak kita. Tu pun kalau ada. Yang mana ilmu dengan sedekah. Doa anak yang soleh belum pasti lagi tak? Nak tahu kita dapat doa atau tidak, mati dulu. Lepas tu dapat tahu dapat dah doa pada anak-anak kita. Hidup ni kita tak tahu dia doa atau tidak pada kita. Kita tak tahu. Mati esok baru tahu.
Mungkin dia tak peduli dengan kita dah. Sebab tu bila sebut kematian, bila kita berada di alam barzakh, bila sebut kematian berada di alam barzakh ni, dia ada proses dia. Bila duduk di alam barzakh, dia ada syarat. Apa syarat kalau nak berada dalam alam barzakh? Mati. Mati syaratnya. Dan mati ni dia ada proses dia. Dia ada tanda-tanda. Kita cerita pula tadi tanda-tanda akhirat. Ini cerita pula tanda-tanda kematian. Proses-proses kematian. Ada lebih kurang 15 perkara. Yang pertama, apa tanda-tanda kematian yang pertama? Akan datangnya dua malaikat. Akan datangnya malaikat maut dalam dua keadaan. Tu yang pertama. Akan datang malaikat maut dalam dua keadaan. Sebelum itu Allah akan datang kepada kita. Allah akan datang pada itu. Allah Ta'ala sebut, tunjukkan pada kita. Wahai si Polan, kata Allah, wahai hamba-Ku, nanti sebentar nanti kamu akan mati, dan selepas kamu mati, ini tempat kamu. Apa dia? Nikmat daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada manusia Allah Ta'ala datang waktu sakaratul maut, Allah Ta'ala sebut, wahai si Polan, ni tempat kamu bila kamu mati nanti. Mana? Lubang daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Itu kita tak naklah, kita nak ini yang pertama. Sebab tu akan datang dua malaikat. Yang pertama, datangnya dengan wajah yang berseri-seri. Malaikat tu wajahnya berseri-seri. Sebab yang dia nak matikan tu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu. Sebab tu wajahnya berseri-seri. Yang ni jangan tanya saya, Ustaz, dia macam mana wajah tak berseri tu? Jangan tanya saya. Nak tahu, tunggu sakaratul maut nanti. Pernah tengok? Alam? Belum. Akan tengok dah. Yang kedua, datang dengan wajah yang terlalu bengis. Tu dua malaikat tu. Kalau wajah bengis, yang itu mati kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dua. Tu tandanya. Itu sakaratul maut. Ni semua cerita sakaratul maut dah. Tanda-tanda paling hampir dengan kematian. Satu. Kemudian yang kedua, akan mula merasa kosong ataupun sejuk pada bahagian kaki hinggalah ke dada. Ada tanda rasa sejuk kaki sekarang? Saya rasa. Ada rasa sejuk kaki? Ada. Rasa tak ni? Lain macam. Dia sejuk yang tak pernah rasa nak. Lain macam sejuk tu. Sejuk sampai dia jadi macam dikebah, dia naik sampai ke perut. Sampai ke perut. Dia rasa lain macam nak. Perut dia naik sampai lah dada. Dada tu akan rasa kosong. Waktu tu yang terasa sakit di dada tu tak? Sakit sakaratul maut. Sebab tu Nabi waktu nafas tu sampai dekat dada, Nabi terasa sakit tu. Sebab tu Nabi minta, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, kalaulah macam ini sakitnya sakaratul maut, aku pohonkan kepadamu ya Allah, biarlah aku tanggung semua sakaratul maut bagi umatku. Tapi kata Allah, tak boleh, Muhammad tak boleh. Yang ni aku tak makbulkan. Yang ni mati ni semua akan merasainya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Sakit yang paling sakit, sakaratul maut. Pernah merasa? Belum lagi dah. Akan merasa dah. Manusia yang paling beriman, Rasulullah SAW pun merasai sakitnya sakaratul maut. Rasa-rasa macam mana manusia yang kalau dia tentang hukum Allah, tak setuju dengan hukum Allah. Yang paling beriman pun rasanya sakit sakaratul maut. Yang tak suka dengan undang Allah, yang tentang hukum Allah, yang hina Nabi Muhammad SAW, rasanya macam mana lah waktu sakaratul maut dah. Sakit tetap akan rasa sakit. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang kedua tadi mula merasa kosong pada bahagian kaki hinggalah bahagian dada, bahagian kerongkong. Kemudian yang ketiga. Ketika roh dicabut, manusia akan dapat melihat dua alam. Yang mana? Alam nasyrah, alam tarakai. Bukan itu ayat. Ketika roh dicabut, mati dah. Ni cerita mati dah. Bila mati, manusia akan dapat melihat dua alam. Alam mana? Pertama, alam yang kita tinggalkan, alam dunia. Yang kedua, alam yang akan kita tempuh, alam barzakh. Alam dunia ni kita akan dapat lihat. Bila kita mati, kita dapat lihat lagi alam dunia. Cuma kita tak boleh berkata-kata. Itu je. Barulah kita tahu isteri kita buat apa waktu kita mati. Barulah kita tahu suami kita buat apa bila kita mati. Barulah kita tahu anak-anak kita buat apa bila kita mati. Yang mana dia lebih utamakan? Telefon ke Quran? Baru tahu waktu mati. Anak-anak kita mana yang dia lebih utamakan? Dia telefon ke ataupun dia baca Quran untuk kita? Waktu bila? Waktu kita mati. Waktu kita mati. Kita akan dapat lihat. Datang tak kawan-kawan duha kita? Datang tak? Datang. Alhamdulillah, semuanya datang. Kita nak tegur dia, kita je boleh cakap, dia tak dengar. Sebab tu sebelum kita meninggal dunia, wasiat dulu pada anak-anak kita dah. Sebab bila kita mati, kita tak boleh cakap dah, kita cuma boleh tengok je. Wasiatkan pada anak-anak kita besok,
Kalau mak mati, kalau ayah mati esok, kami wasiatkan, jangan pesan ni dia wasiat dia wajib. Mak nak wasiat pada kamu, ayah nak wasiat pada kamu, besok bila kami mati, jenazah kami jangan bagi orang lain uruskan tau. Kami tak nak tangan orang lain, kami nak tangan-tangan kamu ni, anak-anak kami, cucu-cucu kami, itu je. Jangan bagi orang lain. Aku tak andak pun orang lain yang mandikan aku, kafankan aku, solatkan aku, kemudian masukkan laliah. Aku tak andak orang lain. Aku nak kamu, anak-anak aku, cucu-cucu aku. Wasiat tu jangan pesan. Sebab wasiat akan jadi wajib. Itulah kali takhir pun kita dengan mak ayah kita. Lepas tu tak ada dah. Nah, takkan nak bagi orang lain yang mandikan. Kalau lah waktu tu orang lain yang mandikan, apa kita kata? Nabi dah sebut dah dalam kitab membicarakan tentang bermulanya sakratul maut sampailah ke alam barzakh. Kita akan kata apa? Aku dulu boleh mandikan kamu 5 beradik. Aku mandikan kamu. Sekarang ni aku mati, kamu tak boleh mandikan aku. Betul lah koma ni anak tak guna betul. Itu kita akan kata nanti. Kita akan kata. Sebab paling baiknya kita yang gosok badan mak ayah kita tu. Tak payah pakai pelantar tu, riba terus je. Saya buat macam tu lah, kita riba terus lah. Arwah abang saya, kita riba terus je. Riba terus. Bukan orang lain pun. Tak payah pakai sarung tangan, gosok mak kita. Kita doa pada Allah, setiap titisan air yang jatuh daripada perut mak ayah kita, daripada badan tu kita, ya Allah, banyak mana air yang jatuh, banyak itu diampunkan dosa-dosa mak dan ayah. Inilah kualitas air. Ini kualitas air. Tu, kita buat ni jangan bagi orang lain. Kalaupun kita tak tahu nak buat, ada orang lain yang ajar. Kita mandikan dia ajar je lepas ini, itu. Sebab mak kita. Jangan bagi orang lain. Sebab kalau orang lain, kita akan terasa. So, kelebihan bagi jenazah ketika mana urusan itu dilakukan oleh semua kaum keluarganya, waris yang tinggalkan. Satu. Yang kedua, waktu kafan pun sama juga. Aku boleh pakaikan kamu baju daripada kamu tak boleh pakai baju sampai boleh pakai baju sendiri. Takkan sekarang ni aku mati kamu tak boleh pakaikan baju untuk aku, bukan menjahit pun. Pakailah. Apa nanti kita hanya boleh cakap macam tu lah. Boleh cakap macam tu lah. Itu je kita boleh cakap. Dia dengar tak? Dia tak dengar. Maka tak boleh nak pakaikan lah. Saya ibu-ibu, waktu arwah mak saya meninggal tu, saya buat tirai tu. Saya tak bagi orang tengok. Daripada waktu mandi tu saya tutup pintu tu. Hanya keluarga je boleh masuk dalam bilik air, yang ruang belakang. Saya tutup terus. Waktu kafan pun saya buat tirai, saya tak bagi orang tengok. Ada orang bising-bising. Ada ibu-ibu yang di kampung saya bising. Dia bising, dia berpak-pak cakap. Saya yang jawab, abang saya ustaz. Abang saya semua ustaz juga. Tapi abang saya ni lembut sikit, dia tak jawab, saya jawab. Saya kata, ibu-ibu, tadi waktu mak saya sebelum dimandikan dah tengok dah kan? Udah. Yang ini hak kami. Saya nak bagi tengok ke tak bagi tengok, itu hak saya, mak saya. Kalau suka tunggu, tak suka pergi balik. Saya kata begitu je. Ni mak saya. Bukan siapa-siapa. Mak saya, suka hati kami lah. Kami nak tutup ke mak kami. Apa masalahnya? Tadi dah tengok kan? Dia diam, dia jawab pun. Memang macam tu lah. Perempuan memang macam tu. Perempuan ni dia bezanya ketenangan dia tak sama dengan lelaki. Lelaki dia tenang, dia lebih. Itu kelebihan lelaki. Tenang je muka, relax. Perempuan apa? Udah sengah dah bila nak habis ni. Jiwa dia macam tu beza. Lelaki tenang tak? Tengok Cik Abu relax. Tenang. Yang ni Allah Ta'ala bagi istimewa pada lelaki. Sebab tu lelaki akal dia berapa? 9. Nafsu dia 1. Perempuan nafsu dia 9. Akal dia 1 je. Sebab tu ketenangan lelaki lebih. Betul? Siapa cakap tu Ustaz? Ya? Siapa cakap? Nabi sebut macam tu pun. Allah pun sebut tu ketenangan memiliki lelaki. Betul? Ketenangan. Sebab tu lelaki tengok. Saya bagi contoh mudah. Kalau lah anak ibu lambat balik. Biasa dia balik pukul 11 malam. Malam tu dia balik pukul 11.30. Siapa yang banyak bising? Mak apa? Ayah relax je, main TikTok je ayah. Sebab tu saya kata tenang tadi tak? Mak bising, abang anak kita 11.30 tak balik lah. Abang nak balik. Alah sekejap lagi dia balik, dia keluar dengan kau. Abang juga kata macam tu. Saya telefon dah tak dapat. Dan abang pergilah tengok. Isteri. Suami relax minta ada kan dia balik. Betul tak betul Cik Alang? Memang balik, anak tu balik 11.30. Bila sampai di rumah, siapa yang banyak cakap? Kamu ke mana lihat? Ayah, udahlah tu anak kita dah balik, dah sudah. Tu ayah, buat tenangnya ayah, betul? Tengok. Contoh yang kedua. Ketika mana ibu-ibu nak hantar anak ibu-ibu pergi universiti,
Duduk di sini Sungai Siput nak hantar di Kuala Lumpur. Daripada malam anak tu masukkan pakaian dalam beg, mak pupam. Kamu esok kamu kat Kuala Lumpur, mak. Nombor 1 jangan lupa semayang. Nombor 2 cari kawan, mak. Anak mak udah lah mak, orang nak masuk baju ni. Betul tak betul ibu? Jangan tipu saya. Betul tak? Sampailah pagi esok dalam kereta, kamu mak. Cari siapa Ustaz buat semayang. Memang saya kata memang itulah itu yang disebut tu. Dia pesan apa? Jangan lupa solat, cari kawan yang betul, jangan kawan. Itu pesan tu sebab dia tak tenang sebab anak dia jauh dengan dia. Ayah ada macam tu ayah. Mana ada ayah relax tengok wrestlingnya. Dalam kereta pun dah sampai Kuala Lumpur, dah hantar dia masuk asrama, masuk bilik. Kamu ingat dia apa pesan mak? Mak, ini bukan Sungai Siput, ni Kuala Lumpur mak sudah tu. Saya ingat semua. Sudah mak tanya, ayahnya, ni abang tak adakah penasihat pada anak kita? Anak tanya, ayah, mak banyak bagi nasihat daripada malam tadi sampai ni. Ayah tak ada dah bagi nasihat? Ada juga. Apa nasihat ayah? Ikut je cakap mak kamu. Itu nasihat ayah. Betul tak betul? Cakap betul. Betul tak betul Cabu? Betul tak betul? Itu nasihat ayah. Ya Allah, ayah punyalah tenang nampak. Punyalah tenangnya ayah. Mak tengok mak. Mak daripada malam pumpang. Tanya ayah apa nasihat ayah? Ayah nak ikut je cakap mak kamu tu betul itu. Cakap itu je ayah. Buat punyalah tenang awak, relax je, tenang. Tu tenang. Tu buat yang kedua tu dah. Sebab yang kedua tu kafan kita juga kafankan. Yang ketiga solat. Solat jangan bagi orang lain. Selalu pun saya pesan dah. Walaupun ada tuan guru, ada tu imam, ada ulama yang soban yang bersobat kodokoyan. Ekornya sampai ke pintu tu, dia tak afdal untuk jadi solat, mengimami solat jenazah. Yang paling afdal kalau isteri, suami. Kalau suami yang meninggal, anak-anak yang jadi imam. Itu paling afdalnya, waris dia, jangan bagi orang lain. Saya pun takkan jadi imam, melainkan kalau dah memang kita tanya dah tak ada waris dah, tak ada lelaki dah, barulah. Kita ni pantang nak tu imam pantang tu imam jadi imam tu tak tanya dulu, mungkin dia ada waris dia. Orang yang meninggal ni dia tak ingat dah benda-benda tu semua dah. Saya pernah kena macam tu minta jadi imam solat jenazah, saya pusing, abang saya bagi tahu, tuan-tuan ada tak sini waris dia yang mungkin tuan rumah ni tak ingat. Keluar ada seorang ustaz, dia kata, ustaz saya ni anak saudara dia. Dia sebab orang meninggal dia tak ingat siapa anak saudara dia. Keluar, hantar anak saudara dia. Anak saudara dia belah-belah yang meninggal. Ya, belah yang di bapa saya, belah ayah saya. Hantar paling afdal jadi imam. Betul? Bukan kita ni pantang ni saja. Tu imam, laju saja tu imam. Tanya dulu kok dia ada waris. Bukan pandai-pandai kita je. Itu kadang-kadang sebab tu kelebihan bagi mana? Bagi orang yang ada waris yang ditinggalkan, dia jadi imam. Besok kalau bukan anak kita jadi imam, kita akan marah pada anak kita. Aku sekolahkan kamu sampai ke Jepun tu. Sampai ke Amerika. Bergelung-gelung tanah aku jual. Aku gadaikan nak sekolahkan kamu. Ni tiba-tiba untuk solat jenazah je kamu tak boleh buat untuk aku. Teruknya komen. Kalau kau tahu aku pijak daripada dia kecil. Senang. Tu. Betul. Ini yang berlaku nanti bila kita mati nanti. Yang keempatnya waktu nak masukkan jenazah dalam liang lahat. Yang itulah tuan-tuan peganglah dengan penuh kasih sayang. 3 orang je boleh masuk dalam liang lahat tu. Kepala, badan, kaki, itu je. Itulah sekali dah. Kita bisik dekat telinga. Saya bisik kat telinga mak saya macam tu, mak. Ni tempat mak, mudah-mudahan mak ini taman-taman syurga yang Allah janjikan pada mak. Mak rehat di sini mak. InsyaAllah kami akan datang ziarah mak. Tu. Kita pernah sebut, kita yang jadi nazar pun. Kamu kena ingat, kamu dengan datang waktu ini je. Ni, lepas pada ni ziarah aku jangan lupa tak. Kita nak pesan. Itu yang akan kita lihat. Alam dunia yang akan kita lihat. Itu belum cerita tentang alam barzah yang kita lihat. Alam barzah tu sebab tu orang yang mati, kalau yang dia lihat tu alam yang menjanjikan dia taman-taman syurga, dia memang nak pergi cepat. Kalau dia boleh cakap, dia cakap pada anak, boleh dah hantar mak awal sikit. Lepas subuh hantar terus lah. Tak naklah tunggu lama-lama sebab dia tahu tempat tu paling seronok. Tapi sebab dia tak boleh cakap. Kalau kamu lambat-lambat sangat, mak pergi sendiri je lah senang. Payah nak nunggu kamu lambat sangat. Nak nunggu orang itu, nak nunggu orang ini lambat sangat. Tuan-tuan, kita nak pergi tempat yang paling kita seronok. Takkan nak tunggu-tunggu tak? Tak tunggu lambat sangat. Mak pergi sendiri lah, tinggal lah kamu datang kemudian lah kita. Tapi kalau tempat tu janjinya lubang-lubang api neraka,
Kita bisik kepada anak, boleh tak simpan 3 hari? Simpan lu mana-mana peti air, carilah mana-mana peti air besar sikit 3 hari simpan. Dah reda sikit alam semesta tu masuk ke mak tu. Tak boleh dah, tak boleh. Sebab tu, yang itu akan kita lihat. Bila kita mati nanti akan lihat 2 alam. Alam yang kita tinggalkan dan alam yang akan kita tempuh dah. Alam yang kita tengok, baru kita tengok isteri kita menangis tak dia? Suami kita menangis tak? Waktu kita mati tak? Menangis tetap menangis tak? Cuma jangan dilambat-lambatkan tu je. Kalau nak peluk ke nak cium ke boleh. Cuma daripada khilafiahnya, kalau yang mati tu suami isteri, lebih baik tak payah dia cium pun jangan. Sebab dia boleh membatalkan wuduk antara keduanya. Itu khilafiah pandangan tak. Paling baiknya tak payah cium lah. Ini nak cium pula. Waktu nak kafan tu, nak tutup muka tu lah nak cium tak. Kita pun Tok Imam, izinkan saya cium suami saya. Kata Tok Imam, tak payah cium. Aku je cium, kata Tok Imam. Habis dah aku je cium, Tok Imam. Suami yang meninggal ni, biar dia rest in peace. Tidur dalam tenang. Cik Iyah, tak payah. Saya cium Cik Iyah nanti. Tunggu habis. Nak. Tak payah cium-cium lah. Dulu banyak kali cium lah dah. Banyak kali cium. Jebuk habis semua tempat cium lah. Dah mati tak payah cium lah. Kita pun yang suami pun macam tu. Faham ni siapa? Kalau isteri meninggal tu tak apa. Kita cari lain. Bisik kat telinga dia. Jangan bangun tau. Jangan bangun sikit abang. Itu je dah. Tak salah dah. Isteri kita dikapankan belah itu, kita angkat nikah belah tu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Bukan haram pun tak. Tapi nampak gelojoh sangat itu je lah dia. Sebab itu antaranya. Dan paling sebab tu saya kata urusan tu kena kaum keluarga yang uruskan. Sebab jangan bagi orang lain uruskan. Sebab dia boleh membatalkan wuduk yang kita sempurnakan bagi si mati lah. Tambah kalau mati tu yang perempuan umur 17-18 tahun. Yang angkat dia tu semua sepupu-sepupu dia. Kawan-kawan sekolah dia. Walaupun mati, dia pegang pula bagian pogong pula tu. Bagai sudah lah tu. Yang itu sebab tak boleh tu. Tu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat, malaikat maut akan membawa ruh ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diiringi oleh sekumpulan malaikat. Yang pertamanya malaikat rahmat, kalau mayat itu mayat orang yang baik, jenazah yang beriman. Kemudian yang keduanya malaikat azab. Kalau jenazah tu mayat tu orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibawa tu ruh, bukan jasad. Jasad tinggal di bumi untuk disempurnakan. Yang naik menghadap Allah tu ruh. Kemudian dah selesai turun balik lah. Sebab dalam kubur pula, bila masuk dalam barzah, yang kena seksa tu jasad ke ruh? Ruh, sebab jasad habis lah, hancur. Dimakan oleh binatang dan cacing itu. Yang naik itu dibawa tu ruh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima, kalau ikut dalam kitab saya ni, sambung bulan depan. Ialah pukul 10 lah, 10.30. Sambung bulan depan. Nak tahu datang bulan depan, itu je lah. Yang kelima, kita akan sambung bulan depan. Proses kematian tu baru 4. Ada lagi lebih kurang 11 proses kematian. Wallahu a'lam. Berhenti di situ dah. Cuma ibu ayah ya. Saya ingatkan balik pada ibu, pada ayah, ingatkan pada saya juga. Nabi datang ni bukan datang saja-saja, tapi ada 3 benda yang besar yang Nabi datangkan pada kita dengan kehadiran Rasulullah SAW. Yang pertamanya selawat, yang keduanya Al-Quran, dan yang ketiganya syafaat daripada Rasulullah SAW. Itu antara benda yang besar. Sebab tu saya kalau malu rasul ni, saya suka cerita satu benda je dah. Satu benda yang kadang-kadang kita mungkin tak pernah dengar cerita tu ataupun dengar tapi dah lupa. Saya suka cerita tentang bagaimanakah pertemuan antara Abdullah dengan Aminah. Macam mana dia dijodohkan. Tahu tak kita macam mana Abdullah dengan Aminah dia dijodohkan? Tak tahu tak? Tuan-tuan, Nabi ni, keturunan Nabi ni semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Nabi, ayah, datuk sampai ke atas. Biasanya dicerita sampai keturunan Nabi yang nama Adnaniyah. Itu je dah. Adnaniyah ke bawah. Biasa yang atas tu dia dah mungkin ada yang kabur-kabur sikit, tapi daripada Adnaniyah ke bawah tu, yang itu cerita dia jelas. Istimewanya keturunan Nabi ni semua dihalalkan dengan perkahwinan. Keturunan Nabi semua dihalalkan dengan perkahwinan. Orang Arab dulu di mana ada kahwin-kahwin, tak ada. Dia suka ambil je lah. Dah dapat anak-anak dia tak ada istilah perkahwinan. Tapi keturunan Nabi ni semua kahwin. Abdullah kahwin, dijodohkan. Kahwinlah dalam satu proses menghalal hubungan itu dengan perkahwinan.
Abdul Muttalib kahwin. Hashim kahwin. Abdul Manaf kahwin. Kemudian Qusay kahwin. Kilab kahwin. Sampailah ada dunia. Dihalalkan hubungan tu dengan perkahwinan. Kenapa dihalalkan hubungan tu dengan? Sebab nak letak dalam rahim setiap keturunan Nabi tu yang baik-baik. Sebab tu dihalalkan dengan perkahwinan. Dipindahkan daripada satu rahim ke rahim dalam keadaan yang bersih. Sebab bila bersih ni disebut dengan perkahwinan. Nah, tapi orang lain tak ada. Ada setengah lain, ada setengah orang bangsa Arab lain tak ada. Tapi Nabi dimuliakan keturunan dengan perkahwinan. Sampailah zaman Abdullah. Dan Abdullah ni orang-orang Israel, orang Yahudi, dia memang dah baca dalam kitab akan lahir nanti seorang manusia namanya Muhammad. Dan sebelum Muhammad ni lahir, keturunan dia kita bunuh. Dan Abdullah ni memang orang Yahudi tahu yang inilah keturunan yang akan melahirkan Muhammad. Sebab dia ada tanda. Dia ada tanda. Kalau tak salah saya, Abdullah dia ada tanda jambul, ada tanda jambul warna putih. Rambut hitam tu ada seketui, tu ada sejemput tu. Sejemput tu warna putih. Yang itulah tanda-tanda keturunan. Kemudian di depan dahi dia ada tanda-tanda keturunan. Dan Yahudi memang tahu Abdullah ni yang inilah keturunan yang akan melahirkan keturunan Muhammad SAW. Sebab tu dia dicari daripada waktu kecil. Memang nak bunuh dah. Daripada waktu kecil memang nak bunuh. Memang nak bunuh sangat lah. Tapi tak boleh lah sebab dia selalu duduk di Mekah. Dalam kota tu. Kemudian bapak dia siapa pula? Abdul Muttalib. Orang yang ada pengaruh dan sebagainya. Dan memang orang Yahudi cari. Ada peluang bunuh Muhammad, bunuh. Sebab jangan bagi daripada keturunan Abdullah ni akan lahirnya manusia nama Muhammad. Dan Abdullah ni dia ada satu kegemaran. Apa kegemaran Abdullah? Dia suka berburu. Dan kegemaran tu pula sama dengan kegemaran bapa Aminah. Siapa bapa Aminah? Pakai sudah lah tu. Bapa Aminah tu apa? Abdul Wahab. Abdul Wahab. Abdul Wahab ni pun orang suka berburu juga. Satu hari berburu dalam hutan yang sama. Tapi tak bagi tahu pun. Abdullah masuk jalan A, Abdul Wahab masuk jalan B. Tiba-tiba dalam hutan tu, Abdullah ni tak tahu dia diekori oleh orang-orang Yahudi yang nak bunuh dia. Dalam hutan tu dia dikepung oleh 10 orang Yahudi. Memang nak bunuh Abdullah. Dan Abdul Wahab ni nampak. Dia nak tolong pun tak berani. Nak tolong pun tak berani. Dia kata aku tunggulah. Dia kenal Abdullah ni anak Abdul Muttalib. Dia kenal. Tapi nak tolong macam mana? Yahudi 10 orang. Dia pun bukan kuat mana pun dah. Dia tunggu kalau korang kampung dia tahu apa yang berlaku tu nak sampai ke Abdul Muttalib. Tapi tiba-tiba dengan keajaiban Allah Ta'ala datangkan 10 orang. Ni 10 orang tentera berkuda yang lengkap kelengkapan berperang. Ada yang pakai tombak, ada pakai pedang, ada pakai panah, serba hitam. Kuda hitam semua pakai hitam. Mengejutkan 10 pemuda Yahudi ni. Bila tengok tu lari semua pemuda Yahudi ni. Bila tengok ada tentera berkuda 10 orang tu. Tentera berkuda tu datang daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh Abdul Wahab. Apa kata Abdul Wahab? Hebat Abdullah ni, mesti Abdullah ni hebat ni, Abdullah tak kalah boleh jadi macam ni dah. Timbul dalam rasa hati dia untuk apa? Untuk jodohkan Abdullah ni dengan anaknya Aminah. Sebab dia tengok kehebatan pada Abdullah ni. Takkanlah orang yang sehebat yang macam ni ada kehebatan tiba-tiba datang orang yang tolong dia. Dia dah terfikir tu dah. Orang dulu memang macam tu, ibu-ibu betul. Bila dia tengok budak tu baik, dia jaga agama dia, baik, hormat, dia akan pilih jadi menantu. Tapi yang penting tengok agamanya dulu nak. Kita sekarang ni lain tak? Kita sekarang ni tak tengok agama dulu. Kita tengok dia kerja dia apa nak. Tengok tu, kerja apa? Pegawai bank, cantik. Tapi kalau tengok kerja apa? Kerja jualkan keli di market. Jualkan keli. Datang nak minang anak kita jualkan keli. Tapi dalam dadanya ada 30 juzuk Quran. Ibu nak terima tak? Tanya dulu. Nak terima tak kalau yang datang minang anak kita tu, orang yang datangnya pakai jubah, pakai serban, naik motor kapcai, lampu bulat, start pakai engkor, kemudian ikat balik engkor tu. Motor, tongkat buat tak ada, sandur kat pokok nyor rumah kita, datang nak minang anak kita, terima tak? Jangan tipu saya, terima tak? Nak tanya terima tak? Terima tak? Ya, kena terima ni so Allah Ta'ala uji betul-betul ya dah. Yang datang anak tak kala naik motor kapcai ya Allah. Tapi dalam dadanya ada 30 juzuk Quran, dia hafal Quran, kerja jualkan keli di market, jadi bila di Masjid Gufran, Sungai Siput. Nak terima tak? Tanya ibu-ibu dulu.
Terima dah. Makcik saya nak Minang, nak makcik. Kerja apa? Jualkan keli. Lagi bila ni masjid. Tapi adalah Quran 30 juzuk. Kenderaan, motor, sandal ke pokoknya. Tongkat pun tak ada. Nak terima dah. Ya ke ni esok Allah Ta'ala uji betul-betul esok. Ke tak kalau abang saya tak terbayangkan anak kita waktu mengandung naik motor kapcai. Ya Allah. Ke yang mana kita terima? Yang datang tu pula ada seorang lagi datang pakai Grand Livino. Pegawai bank. Bahagian pinjaman pula tu. Ada nama sini pula. Zulkifli. Yang mana terima? Yang mana terima? Cakap betul-betul jangan tipu. Orang tu dulu dia macam tu dah. Dia tengok je baik, sebab tu dia orang dulu dia tak heran. Sebab tu ibu-ibu lepas menyaksikan peristiwa tu, Abdul Wahab balik sampai je rumah dia panggil isteri dia. Dia panggil isteri, sayang, dia panggil sayang tau. Dia panggil sayang, nama gelaran. Boleh. Sebab tu kita dengan isteri kita panggil, kita tukar sikit nama dia. Tukar dengan nama gelaran. Sebab tu Nabi sebut Siti Aisyah dengan Umairah, si pipi merah tak? Tapi kalau nak gelar pun biarlah sesuai dengan gelarannya. Kenapa Nabi panggil Umairah? Sebab si pipi merah. Tapi kalau dia bukan putih, bukan Umairah, jangan. Pipinya merah, kulit dia kulit putih kemana, janganlah panggil Umairah. Kalau dah dia tu gelap sikit kan, panggil Hajarul Aswad. Itu je. Sebab dia bukan Umairah. Asalnya putih tapi sekarang dah hitam. Panggillah Hajarul Aswad, itu je. Tukar dah. Tukar panggil dia. Panggil, wahai isteriku, jom kita pergi rumah ni. Rumah Abdul Wahab. Kenapa bang? Kita pergi je lah. Dan isteri Abdul Wahab ni dia tak ada kata apa pun. Suami ajak pergi. Pergi untuk apa? Untuk meminang Abdullah. Meminang Abdullah. Nak cerita pada kita, sebelum Nabi dipinang, ayahnya dulu pernah dipinang. Maknanya Abdul Wahab ni maknanya perempuan minang lelaki. Salah tak? Tak salah tak? Tu antara rahsia nah. Sebab kehebatannya pada Abdullah tu dipinang. Dan Abdul Muttalib memang kena Abdullah ni pun orang yang baik, dan anak dia pun Aminah tu pun memang perempuan yang baik. Sebab tu dia terima. Dan itu jugalah yang berlaku pada Nabi ketika mana Nabi dipinang oleh Siti Khadijah. Bukan Siti Khadijah minang, dia gunakan perantaraan orang lain untuk minang Nabi. Sebab kehebatan yang daripada Nabi. Faham tak? Itu antaranya. Ada lagi tak? Banyak lagi ceritanya, kita sambung dalam Madu Rasul tahun depan. Sebab 10 lebih 45. Saya tak boleh lama sebab pagi hari ni saya bertugas di Jumaat, dan tugas hari ni pula ada pula OBJ turun pula hari ni. OBJ turun, PTA turun kan. Tugas saya tu kena balik awal. Itu je. Wallahu a'lam, berhenti di situ lah. Kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang tak? Sebab kita boleh kuliah sebulan sekali je. Kalau sebulan 2 kali, dia cepat sikit habis kitab ni. Berhenti di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa lalu kita dengan Allah. Diterima amal ibadah kita, diterima taubat kita, dan Allah Ta'ala tempatkan kita nanti insyaAllah di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad timbul qulubi dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nil absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shilara wa li jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ihtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul subhanallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim.